Ini bersih ni bodoh. Pertama sekali dia dah gunakan majlis peguam dan sebagainya. Dia dah gunakan kawan-kawan dia dalam Pakatan Harapan untuk menghalang Datuk Seri Najib daripada memperolehi keadilan di mahkamah. Hari ini kita minta kawan-kawan kita yang pandai buat TikTok, yang pandai buat Facebook Live, yang pandai buat Instagram Live, yang pandai buat YouTube Live. Hari ini tuan-tuan kena belajar macam mana nak ambil alih tugas saya. Sebab percayalah, percayalah cakap saya tuan-tuan, Ismail Sabri is not a gentleman. Dia tak boleh terima kritikan-kritikan ni. Jadi saya pun menjagakan, mungkin saya pun tak lama bebas. Dia akan buat macam-macam. Dengar cerita hari ni, dia nak gunakan untuk ambil tindakan apa dipanggil contempt of court ke atas saya, supaya saya disqualify, tak boleh bertanding, disumbatkan ke dalam penjara dan macam-macam. Tuan-tuan, saya minta siapa juga yang berada di luar, yang biasa dengar macam mana cara saya buat live dan sebagainya, tuan-tuan teruskan perjuangan. Jangan sampai api perjuangan ini padam. Yang penting, tak kira lah dia nak tahan kita 1 hari ke 1 minggu ke 1 bulan ke 1 tahun ke tuan-tuan. Percayalah, tukar kerajaan saja sahabat-sahabat kita yang mengambil alih kerajaan daripada kerajaan zalim Ismail Sabri ni, mereka akan bebaskan kita insya-Allah. Jangan bimbang. Berapa lama dia boleh tahan kita? Berapa lama dia boleh tahan kita tuan-tuan? Lambat laun insya-Allah tuan-tuan, Datuk Seri Najib semuanya akan dibebaskan. Just a matter of time tuan-tuan. Kalau misalnya tak dapat pengampunan diraja, saya nak beritahu tuan-tuan, ada banyak cara. Kita boleh buat Suruhanjaya Siasatan Diraja ke atas apa yang diperkatakan oleh Tommy Thomas. Dan bila disiasat, akhirnya memang betul berlaku campur tangan pihak eksekutif, campur tangan Tun Dr. Mahathir dalam mengenakan dakwaan terpilih, pendakwan terpilih ke atas Datuk Seri Najib, ke atas Datuk Zahid Ahmad Maslan, Seri Syaril, Aziz Rahim dan ramai lagi. Semua ni akan terbongkar tuan-tuan. Itu pun juga boleh menyebabkan Datuk Seri Najib dibebaskan. Puan Zakasi ada keluar statement pagi tadi tu Ya. Dia kata tak perlu ada poster boy. Sebaliknya letak je logo BN tu. Sebab mungkin pandangan Datuk, kenapa dia keluar statement macam tu? Sebabnya Fuad Zakasi ni orang yang berada di ground. Tiap-tiap minggu dia balik kawasan. Tadi masa perjumpaan yang ketua bahagian pun dia berada dalam mesyuarat Jawatankuasa Tindakan Daerah. Dia tahu apa ground sweat, apa orang kat bawah ni rasai. Jadi dia lebih tahu sama ada poster boy yang dinamakan oleh UMNO ini adalah poster boy yang boleh memberikan kemenangan kepada Barisan Nasional atau poster boy yang boleh menyebabkan Barisan Nasional kalah. Jadi kalau letak poster boy itu lembik, poster boy ini tak boleh buat keputusan, ataupun poster boy dah dikenali sebagai seorang yang zalim, poster boy dikenali sebagai seorang yang tidak ada capability untuk mentadbir negara, tidak boleh bawa masuk foreign direct investment, gagal untuk membuat hubungan diplomatik Malaysia dengan negara-negara jiran, dengan negara-negara tetangga lebih baik daripada sebelum ni, maka orang tu tak sewajarnya lah menjadi poster boy. Itu yang dimasukkan oleh Datuk Dr. Fuad Zakasi, bekas Ketua Pengarah Jabatan Hal Ehwal Khas. Memang kerja dia dulu memimpin pendapat rakyat. Itu moto Jabatan Hal Ehwal Khas. Jadi dia tahu the ground sweat. Dia tahu macam mana orang kat bawah ni menyampah kat Ismail Sabri. Kalau orang UMNO pun nak menyampah lah. Hari ni kalau tanya dengan 100 orang UMNO, kemungkinan besar 98 akan kata mereka tak nak Ismail Sabri sebagai poster boy. Betul. Kalau tak percaya, suruh media-media Arus Perdana ke, Sina ke, ataupun UMNO online ke, buat live survey. Sama ada dia orang nak muka
Ismail Sabri menjadi poster boy ke dia nak letak muka rakyat jadi poster boy? Kalau tanya dengan orang UMNO, memang dia nak muka rakyat menjadi poster boy. Atau letak logo Barisan Nasional 7 pun dah cukup dah. Kalau tanya dengan orang PH, tanya dengan Atok, tanya dengan Muhyiddin, tanya dengan PAS, tanya dengan PKR, DAP, Amanah, siapa yang patut jadi poster boy Barisan Nasional? Mestilah dia kata Ismail Sabri. Sebab bila kita letak poster boy yang lemah, kita letak poster boy yang boleh membantu musuh kita menang pilihan raya, itu menguntungkan mereka. Ini nak kena faham. Letak muka Ismail Sabri ni lebih baik daripada letak muka Raja Petra. Adakah Datuk Najib tak berhak untuk mendapat pengampunan diraja? Soalan dia. Okay. Sebab Bersih hari ni lancarkan petisyen tu untuk memohon perkenaan agung lah supaya tak campur tangan untuk bebaskan Najib tu. Ini Bersih ni bodoh. Pertama sekali dia dah gunakan Majlis Peguam dan sebagainya. Dia dah gunakan kawan-kawan dia dalam Pakatan Harapan untuk menghalang Datuk Seri Najib daripada memperolehi keadilan di mahkamah. Macam-macam cara dia guna. Bila time Datuk Seri Najib nak dapatkan khidmat Queen Council, mereka bantah. Bila Datuk Seri Najib dapatkan khidmat lawyers tempatan seperti mana yang dicadangkan oleh Bar Council, mereka tak bagi pula masa untuk untuk prepare. Jadi semua nak ikut cara dia je kan. Sekarang ni Bersih ni cukup bimbang. Kenapa dia orang takut Datuk Seri Najib dapat royal pardon? Sebab kalau Datuk Seri Najib dapat royal pardon, maka Datuk Seri Najib masih boleh bertanding pilihan raya. Bila Datuk Seri Najib boleh bertanding pilihan raya, maka there is still hope. Setengah-setengah orang yang pernah berada dalam kerajaan dipimpin oleh Datuk Seri Najib, dia akan tahu bahawa Barisan Nasional ini adalah parti yang menjaga kepentingan rakyat. Jadi kalau Datuk Seri Najib berjuang bersama-sama dengan Barisan Nasional di luar, tak duduk dalam penjara, mampus dia lah. PH tak boleh menang, Anwar tak boleh menang, Mat Sabu tak boleh menang, Anthony Loke tak boleh menang. Itu sebab bila Datuk Seri Najib ke penjara je, Anthony Loke berebut buat kenyataan, Anwar buat kenyataan, Muhyiddin pun claim, konon-kononnya inilah perjuangan dia, orang cip kan. Mahathir pun gembira, tak karuan kegembiraan dia. Kalau tiba-tiba lepas mereka membuat pelbagai konspirasi untuk menjatuhkan Datuk Seri Najib ni, Datuk Seri Najib masuk penjara, lepas tu tiba-tiba dapat pengampunan diraja, bebas. Aduh, they got to start all over again. Nampak? Dia kena buat fitnah baru. Dia kena start all over again. Nak kena cari jalan macam mana nak buat Datuk Seri Najib ke penjara, tak terlibat dalam kempen untuk membantu Barisan Nasional memenangi pilihan raya. Ini je. Dia orang tak ada telur nak lawan Datuk Seri Najib, itu je. Tapi dia orang tak gentle. Tak gentle. Kalau kau bagus, kau memerintah 22 bulan tu, kau memerintah dengan baik, rakyat boleh buat penilaian siapa lebih baik, Barisan Nasional atau Pakatan Harapan. Kalau kau memerintah selama 18 bulan, kau tak lockdown orang, kau tak menyebabkan orang hilang pendapatan, kau tak menyebabkan banyak anak-anak kelaparan, bila bapa tak boleh menyediakan makanan kerana mereka di lockdown, kau tak menyebabkan orang bunuh diri kerana tak boleh bayar along-along, last kali ambil jalan singkat bunuh diri. Kalau kau bukan punca masalah rakyat, kau tak perlu bimbang pun untuk bersaing dengan Najib Razak. Hari ini yang menyebabkan kau takut Najib berada di luar dan membantu kempen Barisan Nasional kerana you tak ada apa yang Najib boleh adakan.
Najib ada track record yang baik. Sepanjang tempoh 9 tahun dia memerintah. Orang tak lupa benda tu. Jadi bila dia bantu Datuk Seri Zahid, dia bantu Tok Mat Hassan, ianya akan memberi advantages kepada parti Barisan Nasional. Yang ini yang Anwar takut, Mahathir takut, Muhyiddin takut, Ismail Sabri pun takut. Sebab apa Ismail Sabri takut? Sebab kalau misalnya BN menang secara solo, BN tak perlu bergantung kepada Bersatu dan PAS untuk membentuk kerajaan. Betul. Ni kena faham. Bila BN boleh menang dan ada simple majority, ada lebih daripada 112 kursi, kita boleh bentuk kerajaan. Perdana Menteri datangnya daripada Barisan Nasional, kan? Secara bersendirian. Tapi kalau misalnya dilengahkan pilihan raya, dia bantu musuh-musuh kita, bagi lebih masa untuk Rafizi fitnah itu, fitnah ini, dan ada pula tangan-tangan gaib yang bagi Rafizi maklumat macam kita tak tahu siapa yang bagi, kan? Dia bagi lagi maklumat, bocor lagi. Lama-lama kedudukan Barisan Nasional makin rapuh. Kalau rapuh, tak cukup kuasa, tak cukup kursi untuk bentuk kerajaan, bawa PAS, bawa Bersatu, boleh bentuk, maka Ismail Sabri akan dipilih sebagai Perdana Menteri balik. Kalau benda ni berlaku, okey lagi. Tapi kalau kalah teruk, sehingga menyebabkan Pakatan Harapan mempunyai enough numbers untuk membentuk kerajaan, apa akhirnya akan berlaku? Akhirnya Ismail Sabri pun melopong. Hari ini memang dia orang tak bantai Ismail Sabri, PKR tak bantai, DAP tak bantai, PAN tak bantai, malah mempertahankan lagi. Tapi lepas pilihan raya, jangan terkejut. Ismail Sabri bukan bersih sangat. Bukan tak ada projek-projek yang dia dapat 6%. SUSK dia pun dapat 6%. Ada. Cuma belum keluar.